Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Apa khabar saudara Mimat KSB, saudara Hafiz Wan Basirun, Pui, how are you? Saudara Nenek Porak. Itu juga saudara Setan Kuning. Saudara Rosli Le, AF Wazir M. Waziruddin. Apa khabar saudara? Saudara Zamari LC, saudara Afi Rozi. Hari ini saya minta maaf, suara saya agak keletihan ya, sebab berada di luar kawasan selama 2 hari ya, saudara Cik Ibrahim Cik Muda. Jadi saya tidak mahu melengahkan waktu. Seperti biasa, hari ini hari Ahad, tanggal 24 Oktober 2021, ia merupakan hari yang ke-564 saudara, negara kita dijengah oleh virus corona. Laporan yang saya terima setakat hari ini, semalam 5,828, hari ini 5,666 warga kita yang dijengah oleh virus corona, menjadikan jumlah terkumpul sejumlah 2,431,716 orang ya, saudara Arsyad. Kematian setakat semalam adalah 42. Hari ini saya tak tahu lagi, belum ada penjelasan daripada pihak Kementerian Kesihatan yang masuk dalam wall saya. Jadi untuk setakat hari ini saudara, pada tanggal 24 Oktober, jumlah bulan ini yang terkumpul adalah 185,511 warga kita yang dijengah, yang dijangkiti, yang disapa oleh virus corona. Saudara, itu yang sempat saya laporkan. Dan kita masuk sekejap untuk e-commerce. Saudara, saudara boleh menghubungi anak anda saya, Al-Azhar, jika ada sebarang bahan-bahan yang mahu diwawarkan. Hubungi Al-Azhar 011-330-41241. Kalau berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa bakur wangi-wangian aromanya. Bila dibakar, wangi satu rumah. Ingat saudara, wangi-wangian itu adalah kegemaran baginda Rasulullah dan para malaikat, tetapi dibenci oleh syaitan. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa produk ibunya, rendang tok, mak neneng dan juga baulu berdal. Saudara boleh juga berhubung dengan Siti Farehah 017-711-4300 untuk mewawarkan produk saudara. Tapi bila menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi saudara di Lembah Kelang, boleh berhubung Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar, kiwinya, anggur, dan pelbagai buah-buahan saudara pada harga pasaran, di bawah pasaran dan grade-nya AA. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Ini untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang saudara. Dan jangan lupa juga sambal kering dari dapur Cik Siti kita. Boleh dinikmati makan bersama nasi dan telur goreng saja. Sedapnya menjerat jari, sur katanya. Saudara boleh hubungi saudara Muhammad Niza 019-482-4504. Itulah e-commerce saya setakat hari ini. Baik saudara, hari ini saya menerima dan warga juga menerima berita duka kembalinya pengarah filem Muhammad Khalid ke pangkuan ilahi. Sekali lagi, negara kehilangan sebutir permata seni yang cukup berjasa dalam mewarnai dunia perfilman tanah air. Bersamalah kita menghadiahkan Al-Fatihah agar roh Allahyarham sahabat kita saudara Muhammad Khalid ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Begitulah saudara, selalu saya katakan,
hidup ini pertunangannya adalah kematian. Ya, saudara. Baik, kita pergi sedikit tak sekira singkat. Saudara yang dikasihi, kita harus kejarlah apa yang bermanfaat bagi kita dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah kita percaya pada yang bukan-bukan. Kerana kalau jangan pula berkata kalau aku melakukan begini pasti akan jadi begitu. Itu semua tak betul, saudara. Segala-galanya tersurat dalam ketentuan ilahi. Saudara, berhubung dengan sambungan semalam, kita kena faham kemuliaan mayat atau kubur itu tidak tergantung di mana kubur itu terletak. Apabila sampai waktunya, kita kembali kepada yang esa. Kemuliaan dan keselamatan mayat dan kubur adalah tergantung pada takwa kita kepada Allah. Walaupun kalau takdirnya kita berpeluang dimakamkan ataupun dikuburkan di Mekah sekalipun, kalau hidup kita sentiasa menentang kehendak Allah, menentang ajaran, menentang apa yang disuruh oleh Allah, belum tentu kita akan selamat, saudara, ya. Jadi sebab itu kita harus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada sunnah Rasulullah dan juga apa yang dituntut oleh Allah. Ya, saudara, hidup ini tidak lama, hidup ini sekadar sementara saja, saudara. Baik, saudara, dalam keadaan begini saya ingin menyantuni juga mutiara kata Saudara Hibil. Apa khabar, Saudara Hibil? Semalam saya cuba menghubungi saudara sebab saya berada di Setiawan, tapi saudara tak dapat dihubungi. Cikgu Hibil dia kata, boleh jadi kamu membenci pada satu perkara padahal yang ianya lebih baik. Jadi kejujuran pada diri seorang itu diukur dengan tingkah lakunya, bukan pekerjaannya. Jadi kerana itu sentiasalah berasa benci dengan apa yang salah. Tapi jangan benci siapa yang salah. Kita harus benci pada dosa dengan seluruh hatimu. Tapi maafkanlah, kasihanilah si pendosa itu. Tugas kita adalah menghapuskan penyakit, bukan menghapuskan pesakit. Kita harus menghapuskan penyakit, bukan menghapuskan pesakit. Terima kasih Saudara Ibil, saudara apa khabar, saudara Mak Sakban, saudara Bandi, saudara Zul, saudara Ismail. Baik, saudara, kita bermula seperti biasa. Salam impian moratorium dan 10,000 kumpulan wang simpanan pekerja. Saya berdoa agar besok hari Isnin, teman-teman yang berusaha untuk mendapatkan pengeluaran wangnya memperolehi apa yang hak bagi mereka. Dan kalau teman-teman berhubung dengan pihak bank, saya berharap agar kaki tangan pihak bank lebih bersifat keprihatinan sesama insaniah. Saudara, ingat saudara, kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini, dia mudah saja. Jangan banyak sembang. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini, jangan banyak sembang. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Gara-gara wang tercicir, tidak terusai tambang kerompin. Politik negara kucar kacir demi melangsai ego pemimpin. Jadi Pak Nazil menghantar kiriman pasajaknya memberi kritikan sosial. Dia kata bahawa demi melangsai ego seorang pemimpin itu, maka negara berada dalam keadaan kucar kacir. Tambah Pak Nazil lagi, buah kelapa dipanjat petik, nampak lekir menjalar kepaya. Jangan lupa pencuri politik perlu disingkir di pilihan raya. Jadi secara lekir itu bukan hal lekir, ya. Sebenarnya arti lekir, perkataan lekir itu adalah sejenis ular sawa. Sebab itu saya katakan Pak Nazir ni setiap kali kiriman pantunnya itu, dia akan menculipkan kepada kita satu-satu perkataan yang kadang-kadang yang jarang kita dengar. Dan ada kala ni kita tak tahu. Rupanya lekir itu adalah sejenis ular sawa. Terima kasih Pak Nazir yang saban hari sentiasa menghantar kiriman pantun untuk kita kongsi bersama. Tidak lupa saya menyantuni juga pantun sahabat saya, seorang pejuang di Perak Tengah, saudara Nordin. Menurut saudara Nordin, bagailah mana memikat janda belikan anaknya buah anggur. Apa nasib anak muda graduan universiti teruk menganggur. Jadi beliau begitu prihatin
dengan masalah pengangguran yang kita alami, saudara. Terima kasih Saudara Nordin. Terima kasih juga melayani saya sepanjang saya berada di Perak Tengah. Baik, kita masuk gedung ilmu sedikit. Kerana ini adalah bahasa-bahasa ataupun pemimpin dalam ungkapan Melayu yang dicatat dalam buku ini. Impian dan harapan pimpinan-pimpinan terdahulu pada kita, mereka mengharapkan agar pemimpin dalam ungkapan Melayu, mereka harus menjadi idola bangsa. Kerana sebagai pemimpin mesti bersikap yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, sembuku sama dibahagi, setitik sama dipalit. Jadi kalau sebuku macam kuih ataupun biskut, sebuku sama dibahagi, setitik sama dipalit. Kerana sebagai pemimpin, mereka juga mestilah berada di posisi yang serba tahu. Barulah seorang itu bernama pemimpin. Kerana pemimpin itu tahu duduk pada patutnya, tahu tegak pada layaknya, tahu kata yang berpangkat, tahu hujan yang berpokok, tahu serai yang berumpun, tahu ayam yang berinduk, tahu rumah yang bertuah, tahu kampung yang berpenghulu, tahu negeri yang beraja, tahu tepian yang berbahasa, tahu ladang yang bergalang, tahu rimba yang berpunya. Sebenarnya rimba pun ada orang punya, saudara. Jangan terus masuk rimba begitu saja. Pemimpin juga perlu faham dan mengerti serta tahu, iaitu mereka perlu tahu galas bersaudara, tahu dagang bertepatan, tahu hidup berkesudahan, tahu mati berkekalan. Kalau inilah diamalkan oleh pemimpin kita, insya-Allah warga bangsa, negara kita akan sentiasa berada dalam keadaan selamat dan makmur, saudara. Kita sambung lagi malam besok, pepatah petitih ataupun pemimpin dalam ungkapan Melayu, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab di atas sebarang kesan daripada culipan ataupun suntingan anda. Begitu juga saya tidak bertanggungjawab atas sebarang tulisan yang dikirimkan kepada saya kerana saya tak mampu untuk menilai satu persatu. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang dapatan saya daripada pembacaan serta menurut pengalaman-pengalaman silam saya sepanjang menjadi seorang jurnalis, sebagai menjadi seorang yang bergiat dalam dunia politik. Prinsip kita, pembicaraan kita, sembang kita saudara berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini prinsipnya saudara. Kalau saya memberi kenyataan, saudara tak bersetuju pun okey, tak bersetuju pun okey. Tapi ingat saudara, kita menyantuni warga cinta damai dengan bahasa yang cukup harmonis. Kita menyantuni harmonis bangsa kita. Ya saudara. Baik, dalam sesi hari ini saya ingin mengimbau tentang bagaimana kehidupan para ulama kita yang terdahulu. Sebab kadang-kadang kita melihat ada mereka yang merasakan diri mereka sebagai orang yang pakar dalam agama, yang bergelar ulama. Tapi mereka tidak mengikuti jejak langkah ulama terdahulu. Contohnya macam Imam Maliki. Beliau dicambuk, dicemeti sebanyak 70 kali sepanjang hayatnya oleh pemerintah kerana sering mengeluarkan kenyataan yang bertentangan dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu mau menghalalkan sesuatu yang haram itu, maka ulama harus tampil ke depan menyatakan ini haram. Haram tetap haram, halal tetap halal. Sebab itu dalam Islam, baginda Rasulullah menyatakan, kalau boleh seharusnya ulama itu tidak mendatangi umara. Biarlah umara mendatangi ulama untuk mendapat konsultasi ataupun nasihat. Ya saudara, Imam Hambali dipenjara oleh pemerintah dan dirotan belakangnya hingga hampir terlucut kainnya kerana mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan kehendak pemerintah waktu itu. Jadi pemerintah menganggap mereka lebih betul daripada ulama. Inilah keadaannya kadang-kadang di negara kita ini, pemerintah merasakan mereka lebih betul. Kita mengharapkan adanya ulama-ulama yang tahu halal haram. Dalam pentadbiran kerajaan sepatutnya mereka memberi pandangan. Tapi amat mengecewakan kerana
Imam Sufyan atas Imam Sufyan At-Sauri, iaitu salah seorang wali Allah yang termasyhur. Beliau ditangkap tanpa bicara kerana berani menegur kesalahan khalifah dan dihukum gantung. Tapi sewaktu hukuman tidak dijalankan, kilat dan petir sambar menyambar, membuatkan pemerintah dan menterinya ini tertimbun oleh tanah. Ini bagi mereka yang kadang-kadang nak menzalimi ulama, ingatlah, berhati-hati. Para ulama itu lebih dekat dengan Allah SWT. Begitu juga Said bin Jubair, seorang wali Allah yang dikasihi oleh harimau katanya. Beliau dibunuh kerana didakwa memecah belahkan masyarakat kerana menentang kerajaan dan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. Abu Yazid Al-Bustami, itu wali Allah yang terkenal dengan pelbagai karamah. Beliau dituduh sesat kerana ilmu agamanya lebih tinggi daripada pemerintah. Akhirnya beliau dihukum pancung oleh pemerintah, tapi tidak siapa pun berhasil memancungnya. Bukan kebal, tapi kerana inilah karamah daripada Allah SWT. Akhir sekali, Imam Nawawi, kita pun kenal, begitu terkenal masyhur dalam masyarakat antarabangsa, masyarakat di Asia Tenggara ini. Imam Nawawi, beliau hampir-hampir dipukul dan telah dibuang negara oleh Amirul Mukminin kerana beliau menegur tindakan pemerintah menyalahgunakan wang rakyat. Beliau juga seorang wali Allah yang terkenal sepanjang zaman. Saudara, Imam Nawawi dia terus menegur kalau pemimpin Amirul Mukminin menggunakan wang rakyat, maka dia kata tidak seharusnya kamu menggunakan wang daripada kantung negara yang miliknya adalah milik rakyat untuk tujuan peribadi kamu. Semoga pimpinan kita mendapat pengajaran daripada perjalanan hidup para ulama-ulama kita terdahulu. Subhanallah. Jadi kita mengharapkanlah saudara akan ada perubahan dalam kepimpinan negara kita. Baik saudara, sebagaimana yang saya katakan beberapa hari dulu, kita masih lagi berhadapan dengan kebejatan dalam menuntut hak mutlak negara kita, iaitu Pulau Batu Putih. Saya melihat apa yang ditulis oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib. Beliau mengatakan apa yang dilontarkan oleh Tun Dr. Mahathir berhubung dengan penarikan usaha kita untuk membawa sekali lagi mengulang bicara persoalan Pulau Batu Putih ini di Mahkamah Antarabangsa merupakan satu kenyataan daripada mantan Perdana Menteri yang tidak bertanggungjawab. Menurut kata Datuk Seri Najib, dia kata banyak yang tak betul. Sebab waktu saat UMNO memerintah Barisan Nasional, saudara, kita telah mengumpulkan segala bahan-bahan yang membuktikan bahawa Pulau Batu Putih itu adalah milik dan merupakan satu kedaulatan bagi negeri Johor dan negara Malaysia. Tapi tiba-tiba Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir menghentikan. Jadi beliau memberi pelbagai alasan. Sebab itu Dr. Najib menyonsong kenyataan beliau. Kenyataan apa yang dilontarkan oleh Tun Dr. Mahathir itu boleh saudara baca dalam tulisan-tulisan, garapan-garapan dalam Facebook, Instagram, tulisan Datuk Seri Najib. Bukan beliau menentang secara peribadi, tidak. Tapi beliau melihat apabila kedaulatan negara kita ini terancam, maka beliau perlu tampil ke hadapan. Dan beliau amat kecewa bila adanya pemimpin-pemimpin yang sanggup bersengkokol dengan mereka yang mahu menjatuhkan martabat kedaulatan negara kita ini. Saya ucapkan syabas kepada Datuk Seri Najib dan saya harap agar Datuk Ismail Sabri dapat meneruskan perjuangan kita membawa kes ulang bicara Pulau Batu Putih. Kerana ini adalah hak kita, inilah kedaulatan kita. Sebab itu semalam bila saya berada di pesisir Sungai Perak, saya berdiri di hadapan Pusara Si Puntung. Saya berdiri di hadapan rumah agam tersergam yang dikatakan sebagai legenda Pasir Salak, iaitu Datuk Marjalela. Air mata saya tumpah. Saya sedih, saya kecewa kerana legasi bangsa kita tidak dipelihara. Rumah-rumah yang dibina oleh kerajaan terdahulu, saya tak silap saya, dibina oleh era legasi Tan Sri Ramli Ngah Talib, hari ini dalam keadaan robek segala-galanya. Tak cantik, comot dan tak boleh dilawati.
Sepatutnya itulah menjadi kebanggaan pada kita. Jangan lupa, tindakan Datuk Mahathir Si Puntum dan rakan-rakannya membunuh J.W. Bush bukan hanya tercatat dalam sejarah negara kita, tapi ini juga tercatat dalam peringkat antarabangsa. Kerajaan Inggeris baru mereka tahu bahawa orang Melayu ni jangan dicabar. Orang Melayu ini kalau berjanji mesti ditepati. Tapi kalau mereka mungkar ataupun mungkir pada janji mereka, orang Melayu akan bangun menentang. Sebab itu, Datuk Mahathir tidak pernah takut untuk berhadapan walaupun dengan tali gantung. Si Puntum, walaupun dijatuhkan hukuman mati oleh kerajaan Presiden British kerana membunuh J.W. Bush, dia dengan senang hati, dengan redha. Kerana itu adalah perjuangannya untuk melihat bumi ini bebas daripada tangan-tangan rakus penjajah yang mahu melakukan pelbagai onar di bumi tercinta ini. Tetapi sayangnya, rumah agam itu, rumah yang dibina begitu cantik dengan ukirannya, di situlah terlihat seni bangsa kita. Rumah-rumah itu hari ini dalam keadaan yang luntur, ada yang robek, ada yang reput, ada yang condong, ada yang dah rebah. Saya amat mengharapkan agar kerajaan negeri Perak khususnya dapat memikirkan sesuatu untuk membaik pulih kembali, kerana dijadi agar legenda Pasir Salak ini dapat dipertahankan. Saya cukup sedih. Apakah kita gagal untuk mempertahankan nilai warisan bangsa kita? Saya terima kasih pada saudara Nordin Malik yang membawa saya ke tempat tersebut. Sekurang-kurangnya baru saya tahu bahawa di mana letaknya pusara Datuk Mahathir. Di situ letaknya pusara Si Puntum. Tapi hari ini Nensan Si Puntum sudah condong. Apakah perjuangan bangsa kita juga sudah condong? Ini ketakutan saya kalau pimpinan gagal untuk mempertahankan nilai-nilai perjuangan bangsa kita. Ini legasi. Betul, perbuatan boleh dianggap sebagai jenayah pembunuhan, tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh Datuk Mahathir dan kumpulannya adalah demi martabat bangsa dan negara kita, demi membela maruah Raja-Raja Melayu. Tapi sepatutnya tempat itu dibesarkan lagi, dicantikkan lagi supaya dijadikan untuk mengimbau kembali, untuk menaikkan semangat dan perasaan kecintaan kita pada negara. Sebab itu saya katakan bahawa kita ni kalau berjuang, kita tak pernah takut. Come what may, membujur lalu melentang patah, kita bersedia menghadapi apa saja, asalkan jangan ada tangan-tangan yang celupar, jangan ada mulut-mulut yang kurang sopan mencabar bangsa kita. Ini yang berlaku, tapi saya kecewa melihat apa yang ada di pinggiran Sungai Perak. Tempat makam di Pasir Salak, tempat sejarah. Sepatutnya di situ menyimpan segala sejarah. Saya amat kecewa sebenarnya. Tapi saya mengharapkanlah agar Ahmad Berhormat Datuk Syarani dan pimpinannya, khususnya ahli parlimen kawasan tersebut, Datuk Tajuddin Rahman. Beliau dulunya kononnya seorang pejuang bangsa. Tapi kalaulah pusara Datuk Mahathir tidak boleh dipelihara, kalaulah pusara Si Puntum dibiarkan nensannya condong dan tumbang, kalaulah dibiarkan rumah Datuk Mahathir itu hilang daripada bumi ini bagi saya merupakan sesuatu tindakan yang cukup hina kepada bangsa kita. Saya cakap terus terang, air mata saya tumpah di pesisiran Sungai Perak bertepatan di rumah Datuk Mahathir. Inikah cara kita membalas jasa pejuang-pejuang bangsa kita akan datang. Sebab itu saya mengharapkan sangatlah, berapa sen sangatlah kalau nak dibandingkan wang untuk dibelanjakan untuk membina semula, supaya paling tidak boleh dijadikan kawasan tarikan. Ya, saudara, itulah harapan saya sepanjang 2 hari saya berada di negeri Perak. Saya melihat legasi bangsa kita. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Nordin yang sanggup melapangkan waktu membawa saya di samping melihat perusahaan-perusahaan anak tempatan. Ya, saudara. Allahu Akbar. Dan pagi tadi saya berkesempatan minum bersama dengan sahabat saya, saudara MSO Muhammad Saidul Omar, seorang penulis hebat. Beliau dengan saya selalu bertentangan pendapat sebab beliau adalah seorang yang begitu condong kepada pimpinan PAS.
Saya warga UMNO. Tapi kami sebagai penulis, kami boleh duduk semeja, tak ada masalah. Ya, saudara. Dan rupanya baru saya tahu Datuk Saudara Sayuti Omar sudah ada 3 orang cucu. Selamat menimang cucu, ada 3 orang cucunya. Dan rupanya cucu-cucunya berada di Setiawan. Jadi bila beliau menghubungi saya, kami pun, kebetulan saya juga ada di Setiawan, kami minumlah secangkir kopi di sebuah warung, di sebuah kedai di Banjung. Dalam perbincangan kami ini, kita melihat, ya saudara, kita berbincang, dan ini Saudara Sayuti Omar tidak boleh menafikan bahawa PAS hari ini sudah mengalami defisit keyakinan, trust defisit oleh rakyat. Dan beliau yang memanglah dulu begitu kuat mempertahankan PAS, tidak menolak perkara ini. Dan keadaan sekarang ini, apa yang berlaku di negeri Kelantan, ya, anak-anak muda semakin menjauh. Tidak lagi seperti dulu. Dulu anak-anak muda di Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kembang, tanah serendah sekebun bunga, ya. Dulu mereka begitu bangga dengan perjuangan PAS dan sebagainya. Hari ini mereka semakin menjauh. Bila saya bertanya pada saudara MOSO, dia kata dia pun dia pun hairan bagaimana perkara itu boleh berlaku dalam waktu yang begitu pantas sekali. Dan saya menyatakan terus terang kerana anak-anak muda kecewa dengan sikap pimpinan PAS yang begitu menyantuni pimpinan daripada PPBM, Parti Perubatan Bersatu, dan berada dalam Perikatan Nasional. Kerana anak-anak muda lebih senang agar PAS berada dalam Muafakat Nasional. Itu yang ditautkan kasih antara UMNO dengan PAS. Tapi apabila PAS memilih untuk berada dalam Perikatan Nasional bersama dengan PBM dan sebagainya, mereka rasa kecewa dan seolah tertipu dan terpedaya. Dan saudara Muhammad Sayuti Omar, MSO, dia tidak menafikan kenyataan saya ini. Apabila saya mengatakan bahawa contohnya di Terengganu juga 3 esko tumbang, Datuk Saiful Bahari, Adun Parker, saudara Dr. Azman, Adun Jabi, Adun Kuala Berang, saudara Dr. Muhammad Putih. Mereka ini bertaraf esko tapi tumbang. Tidak mampu mempertahankan jawatan sebagai timbalan di ketua kawasan masing-masing. Ya, Dr. Saiful Bahari tumbang di Dungun, Adun Jabi, Dr. Azman tumbang di Setiu, Dr. Muhammad Putih tewas di Hulu Terengganu. Malahan sisa politik pada Menteri Besar pun kalah di Hulu Terengganu, iaitu saudara Muhyiddin Abdul Rashid. Artinya sekarang ni akar umbi PAS sudah mula menggerakkan pernyataan. Mereka tidak senang dengan tindakan lebay-lebay yang ada ke atas tu. Kerana mereka melihat mereka lebih menyantuni PN, Perikatan Nasional, daripada Muafakat Nasional yang ternyata dan terbukti lebih syumul, lebih ikhlas, lebih jelas perjuangannya. Itu keadaannya apa yang berlaku. Kerana apa yang berlaku di Kelantan sekarang ni sudah penat di Terengganu. Memanglah sebab yang saya laporkan lebih kurang 650 ahli PAS di Tanah Merah sanggup meninggalkan parti tersebut. Ada yang dah berada menjadi ahli PAS selama lebih daripada 30 tahun. Mereka tidak lagi bersedia untuk berada dalam kepompong PAS yang mereka lihat sudah tidak lagi dilihat memperjuangkan Islam. Saudara, apa yang mereka dapati, pimpinan lebay-lebay ni bila dah jadi menteri, jadi ketua-ketua GLC, sudah mula ialah dah kepiah songkok dah tak ada, dah bertukar pada tai dan dasi, ya saudara, dengan kod-kodnya. Begitulah keadaan lumrah manusia secara berubah. Jadi ini mengundang kekecewaan di kalangan penyokong-penyokong dan para simpati yang dulunya begitu hebat memperjuangkan PAS. Sebab mereka merasakan seolah-olah mereka diperdaya. Dan hari ini PAS juga, kalau kita lihat apa yang berlaku di Melaka, mereka bertambah kecewa apabila PAS dah tahu sepanjang pilihan raya yang 14 dulu, semua calon-calon PAS kalah. Jadi tak perlulah nak minta menuntut kerusi daripada UMNO, sedangkan waktu yang sama mereka dalam Perikatan Nasional. Jadi ini juga menimbul kemarahan. Sebab itu saya menjangkakan untuk pilihan raya negeri Melaka nanti,
PAS bakal mengalami depreciate ataupun hilang sokongan daripada penyokong-penyokongnya di negeri bertuah, iaitu di Melaka. Saudara, dan selepas saya minum secari kopi dengan saudara Muhammad Sayuti, terima kasih Ti, belanja kopi sedap, kita makan pulut inti. Saya juga bersama-sama dengan Yang Muhammad Cikgu Ya pun datang sempat, kemudian anak saudara datang, anak saudara saya settle the bill. Beliau begitu bangga sebab dapat makan bersama wakil rakyat. Rupanya Cikgu Ya ni kebanggaan rakyat di kawasan Manjung. Beliau ahli Dewan Negeri di kawasan Pasir Panjang. Jadi kalau rakyat dapat duduk minum kopi sekali dengan dia, mereka berlumba-lumba nak membayar. Bukan Cikgu Ya nak keluar duit. Pemimpin, kalau rakyat sanggup mengeluarkan wang untuk belanja minum secangkir kopi, maka pemimpin itulah pemimpin yang terbaik. Kalau dia tunggu pemimpin bagi duit, pemimpin bayar itu, settle the bill, hati-hati saya. Sokongan itu hanya sokongan secawan kopi. Kalau mereka sanggup membayar dan menyelesaikan bil itu, mana mereka ikhlas, saudara. Selepas itu, tengah hari tadi saya berkesempatan bersama dengan veteran UMNO Perak. Ya, kita orang veteran ya. Alhamdulillah, saya dapat berjumpa dengan Datuk Nasaruddin. Beliau adalah merupakan mantan ahli Parlimen Parit dan juga merupakan mantan timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Perak. Begitu juga dengan Datuk dimakan di Salim, Datuk apa tadi? Datuk Sani. Saya bersama dengan Datuk Sani dan isterinya. Itu juga dengan Datuk Wazir. Cuma yang tak ada Datuk Mak Nasir. Mungkin tak ada kesempatan. Jadi Datuk Nasaruddin belanja kita makan kari kepala ikan di Salim. Lebih sedap daripada ini Wangge. Dia sebelah aja. Saya cuma bila berada di Salim tu, saya mengimbau lah, saya cakap pada Datuk Nasaruddin, inilah kawasan permainan saya satu ketika dahulu bila saya menjadi wartawan Usaha Melayu, kerana di hadapan restoran Salim itu terletaknya pejabat urusan Usaha Melayu yang Biro Usaha Melayu bagi negeri Perak. Jadi kita pun berbual, kita cuma mengimbau tentang bagaimana masa depan UMNO. Jadi dalam dapatan saya, perbincangan kami merasakan anak-anak muda masih sayang pada UMNO, tetapi mereka tidak begitu berminat apabila melihat adanya budaya wolot yang masih lagi menyelubungi budaya UMNO. Jadi bila pemimpin ataupun ketua bahagian merasakan cakap mereka itu adalah muktamad, tak boleh disongsong, keputusan ketua bahagian itu seolah-olah satu keputusan Perdana Menteri, seolah-olah satu keputusan daripada ketua menteri ataupun menteri besar. Ini yang menjadi masalah. Dan veteran UMNO Perak khawatir kalau perkara sebegini berlaku di Melaka. Tapi kalaulah pimpinan redha dengan senang hati, ada waktunya berundur diri. Bukan nak menongkak langit. Cukup-cukuplah yang dah jadi wakil rakyat 2-3 penggal tu. Sampai masanya kita beri pelapis. Jika tidak, nanti kita juga akan mengalami depreciate of leadership ataupun hakisan kepimpinan di peringkat akar umbi. Ini yang paling penting yang harus dijaga. Sebab itu saya saban malam meminta dan mengharapkan agar Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, pimpinan UMNO untuk kali ini, why don't you have a try? Kenapa tidak kita jadikan gelanggang di Melaka ini sebagai gelanggang pertama kita melakukan perubahan. Kita mengemukakan muka-muka baru yang tidak lagi melihat UMNO ini sebagai rumah tumpangan untuk mereka berdagang. Nantinya mereka jadi katak, melompat, menjual maruah, menjual kepercayaan rakyat untuk mengumpul kekayaan. Ini masalahnya. Saya melihat hari ini, saudara, terus terang saya katakan, masalah dalam UMNO bukan orang tidak yakin pada parti UMNO. Masalahnya adalah kepimpinan. Ini harus diselesaikan. Begitu juga di Melaka, pilihan raya di Melaka juga, pimpinan di Melaka perlu berlapang dada. Sebab kita tidak mahu adanya budaya wolot ini berterusan. Dulu, kita dapatan saya berjumpa dengan veteran Perak tadi, bahawa UMNO itu kukuh kuat saat kita tewas dalam PRU 14. Kita mengembalikan semula, kita mengembalikan kekuatan. Dan
Banyak wolot-wolot ataupun pemimpin yang ada tu dah lari lantang pukang. Sebab itu ada yang dikatak, melompat ke sana, menyertai parti pembangkang. Jadi waktu itu, saat itu, UMNO ditangani oleh mereka yang benar-benar berjiwa besar. Mereka yang benar-benar ikhlas. Mereka yang tidak meletakkan kepentingan diri dalam perjuangan. Sebab itu, 7 pilihan raya kecil yang dialami oleh UMNO Barisan Nasional, kita mencapai kejayaan. Kerana pertandingan atau pilihan raya itu, kita masuk ke gelanggang dengan penuh keikhlasan. Tidak meletakkan wang ringgit, tidak meletakkan pangkat dan darjat itu sebagai imbuhan. Akhirnya kita mencapai kejayaan. Dan di samping itu adanya juga dukungan daripada teman-teman daripada PAS yang menyertai Muafakat Nasional. Waktu itu kukuh, dan bila orang melihat UMNO kembali kukuh, maka datang baliklah para saudagar-saudagar mimpi yang menjadi wolot cuba kembali untuk menguasai kepimpinan UMNO. Mereka sudah mula membeli jawatan-jawatan dan akhirnya berlaku berantakan dalam kepimpinan UMNO. Sudah ada saling percaya tidak percaya sekalangan ahli UMNO dan wibawa penyatuan mula diretakkan. Sesuatu yang baik untuk UMNO ini mula dilakukan oleh mereka oleh tangan-tangan yang meletakkan kepentingan diri. Ini yang veteran UMNO Perak merasai perlu disantuni. Saudara saya tak mau menyantuni kalau satu berhubung dengan teman-teman saya. Sebab macam saya katakan tadi, saudara, saya dengan saudara MSO Muhammad Saidul Omar, walaupun beliau condong memimpin kepada PAS, beliau condong kepada amanah, saya orang UMNO, tapi kami mempunyai satu prinsip bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Terpulanglah pada dia, kita bebas. Tapi kita tidak boleh meletakkan nak marah. Biarlah, kalau saudara Ismi dia memilih jalan dia, kita harus memberi penghormatan sebab dia pun ada pemikirannya. Sebab tu saya cuba berhubung dengan Ismi. Ingat nak jumpa dengan dia kat Setiawan, tak dapat. Sebab beliau berada di Baling katanya. Nah, berbalik kepada keadaan UMNO ini, veteran UMNO Perak mengharapkan agar warga UMNO benar-benar melakukan islah dalam kepimpinan. Kita tidak mahu lagi melihat mereka meletakkan jawatan UMNO ini sebagai ladang untuk mengutip kekayaan. Enough is enough. Dan kekhawatiran kita untuk pilihan raya akan datang ini, UMNO dalam keadaan tidak punya cukup wang. Tidak lagi boleh meletakkan imbuhan wang dan ringgit itu sebagai modal. Kerana biasalah kita bukan dalam kerajaan. Betul hari ini yang Mak Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Naib Presiden menjadi Perdana Menteri, tapi kita tak mempunyai wang. Tabung-tabung kita ada yang masih lagi masih lagi ditahan. Jadi wang kita tak boleh bergerak dan keadaan ekonomi yang begitu teruk. Dalam keadaan ekonomi yang merudum ini, mana lagi kita punya wang untuk kita berbelanja sebagai macam dulu. Pilihan raya 14 kita berbelanja besar, berbilion ringgit, akhirnya tewas juga. Tapi saya menyatakan dan saya yakin untuk PRU 15 ini kita boleh kembali, kerana kali ini yang bertanding, yang menyokong, yang bekerja tidak meletakkan soal wang ringgit, tetapi adalah yang ikhlas, yang jujur dalam perjuangan. Saya mengharapkan sebegitu. Sebab itu saya mengharapkan Datuk Seri Presiden, Datuk Timbalan Presiden, buangkanlah apa-apa yang ada tu, yang terserat, yang terselit di celah-celah gigi, yang merosakkan gigi itu perlu disingkirkan. Mereka inilah parasit. Saya tegurkan berkali-kali, parasit dalam UMNO perlu segera disingkirkan. Selalu kena lihat. InsyaAllah, saya yakin UMNO dengan strategi gerak kerjanya yang sedang kita atur ni, saya rasa kita yakin kita boleh mengembalikan semula kejayaan Kerajaan Barisan Nasional. Tidak ada masalah. Tetapi kalau muka-muka yang lama yang dibenci oleh rakyat kerana sikap kerakusan mereka, kerana kesombongan mereka, maka sukar untuk kita memulihkan keyakinan rakyat. Ini merupakan satu suasana yang tidak baik kepada parti. Saudara, ada teman-teman bertanya pada saya, apabila pihak pilihan raya negeri Melaka tak boleh berkempen, tak boleh berceramah, itu menurut kenyataan Khalid Jamaluddin. Ini pun satu hal juga lagi. Pilihan raya ni adalah satu masa untuk berceramah. Betul, kalaulah kesan daripada berkempen, berceramah itu boleh mendatangkan bahaya COVID-19,
Okey, tak ada masalah lah. Tetapi takkan disekat segala-galanya. Takkan hanya menggunakan media sosial. Jangan lupa, Saudara Khairi kena jelak, kena ikhlas. Dari segi percaturan media sosial, pembangkang lebih gigih, mereka lebih hebat. Mereka lebih hebat daripada media sosial yang kita punya. UMNO punya media sosial adalah seolah macam kerajaan. Begini laporan, tapi media sosial pembangkang mereka penuh dengan fitnah dan adu domba. Kita nak menangkih pun satu hal lagi. Jadi dalam keadaan begini, apakah dengan mengizinkan hanya melalui media sosial, maka akhirnya laman media sosial akan menjadi laman penaburan fitnah yang tidak terbatas. Sebab itu tak tahulah, Khairi mungkin ada agenda tertentu, saya tak tahu. Saya tidak dapat menyatakan. Saudara, sebab itu saya melihat juga bahawa tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan turut dikecam oleh pimpinan daripada parti pembangkang. Tapi mereka jangan lupa saya, walaupun DAP kata mereka mengecam, mereka kecam ada makna. Nampak saya tak setuju, tapi dia punya media sosialnya, dia punya cyber troopernya, Red Bin Army-nya, RBA, Jcom mereka lebih kuat daripada Jcom yang ada pada setengah menteri. Jadi saudara, saya harap agar Khairi Jamaluddin benar-benar duduk bincang dengan Majlis Keselamatan Negara, perhalusi satu persatu. Bukanlah tak boleh langsung berkempen. Kalau tak boleh berkempen, macam mana nak menang? Okey saudara, kita harus melihat berbalik kepada Pilihan Raya Negeri Melaka. Saya terus terang saya katakan, Pilihan Raya Negeri Melaka adalah merupakan ujian pertama kita di Semenanjung. Kita dah mengalami ujian di Sabah. Apabila UMNO ditipu oleh sahabat yang sepatut menjadi rakan. Sebab itu tidak ada tempat lagi untuk kita bersama-sama dengan Parti Peribumi Bersatu. Kita merasakan kita diperdaya dan kita ditipu. Akhirnya mereka melebarkan sayap mereka di Sabah. Tak apalah, tak ada masalah. Walaupun hari ini Sabah pun masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu. Tapi di Melaka kita harus melihat ini sebagai ujian pertama untuk melihat penerimaan rakyat kepada UMNO Barisan Nasional. Sebab itu saya juga ingin mencelah kepada pemimpin MCA. Janganlah demand yang bukan-bukan. Janganlah menuntut kononnya nakkan sekurang-kurangnya 3 kerusi di kawasan majoriti Melayu. Jangan. Kalau saudara betul-betul hebat, setelah anda MCA pejuang yang hebat, masuklah ke gelanggang di mana kawasan-kawasan yang diwakili oleh majoriti bukan Melayu. Di situlah baru saya katakan perkongsian kuasa. Anda menang, kita duduk bersama. Tapi kalau nak menenggik sepanjang masa, sepanjang hayat UMNO memikul biawak hidup, letihlah kita. Saya sendiri pun letih kalau begitu. Nak bercakap, nanti kita bercakap sikit, sokonglah barisan, terus kena serang. Mulalah mereka buat isu, tahulah kalau sokong dia ni macam mana kalau kita mati nanti, siapa nak pikul mayat kita, siapa nak kubur kita. Banyak isu. Dan mereka harus sedar bahawa selama ini mereka menunggang berada di bau UMNO. Berat UMNO memikulnya. Dan hari ini pimpinan UMNO Melaka harus tegaslah. Kita hari ini kita nak bagi tahu bukan hanya kepada ahli UMNO, bukan hanya kepada parti pembangkang, juga kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita. Sebab itu keputusan Presiden UMNO untuk tidak bersama dengan PBM juga, itu adalah kenyataan awal. Dan perlu ingat bahawa apa yang dilakukan oleh tindakan Presiden UMNO itu adalah menyantuni kehendak akar umbi. Tak payahlah Tan Sri Muhyiddin kata bahawa keadaan begini memecah belahkan. Sebab itulah kita akan bertanding 3 penjuru. You nak bertanding 3 penjuru ke 4 penjuru ke, silakan. Gelanggang terbuka. Buktikan Parti Peribumi Bersatu ini diterima oleh rakyat ataupun tidak. Kita bukan cakap sembang, kita bukan sembang besar. Ini sembang aja lebih. Kita akan ajar Barisan Nasional. Kita akan apa kenyataannya. Saya pun malas nak ingat. Kita akan tentang UMNO. Sembang aja. Mari kita lihat keputusan nanti. Rakyat di Melaka pun dah meneluat. Orang datang ke Melaka naik kereta. Dia datang ke Melaka naik helikopter. Yalah, orang kaya. Dan kalau kita tak tahulah kerajaan punya. Kalau kerajaan macam mana? Datuk Ismail Sabri kena menjawab benda ni. Benda ni akan dibangkit minggu depan dalam sidang parlimen. Tindakan anda bukannya menteri, hanya bertaraf menteri. Itu keadaannya.
Rakyat Melaka tengok. What's so special? You boleh menggunakan kemudahan kerajaan seperti helikopter. Atau merasakan diri itu Perdana Menteri. Ini keadaannya masalah. Dan saya juga melihat kenyataan Azmin Ali. Dia kata bahawa apa yang dilafazkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi itu hanya merupakan kenyataan peribadi dan pandangan peribadi. Waklulah. Ali UMNO dah tak nakkan kamu. Ali UMNO dah tak mahu dengan pihak Perikatan Nasional. Warga UMNO peringkat akar umbi tak mahu. Kami dah tolak. Itu tuntutan kami. Jangan lupa 15 ahli Parlimen UMNO tarik sokongan pada Kerajaan Perikatan Nasional. Ini boleh kata bahawa kenyataan Presiden. Presiden adalah mengikut kehendak akar umbi. Presiden bukan buat kerja memandai-mandai. Ini tidak. Ini kenyataan. Begitu juga saya marah dengan kluster-kluster menteri. Kluster-kluster menteri. Hishamuddin buat kenyataan. Anwar Musa buat kenyataan. Syahidan Kasim buat kenyataan. Khairi Jamaluddin buat kenyataan. Kenyataan anda bukannya kenyataan yang mempertingkatkan semangat ahli UMNO. Tapi anda nak meruntuhkan keyakinan ahli UMNO. Apabila mengatakan kalau UMNO bertanding solo, maka ini akan memenangkan pada Pakatan Harapan. Apa punya kenyataan? Kalau anda panglima, pahlawan, hebat dalam perjuangan untuk UMNO, kamu buat meh. Ahli akar umbi tetap bersama dengan UMNO. Sebab ini tuntutan mereka. Yang takut sangat buat apa? Tentulah mereka akan memberi undi kepada orang yang diyakini. Tapi kalau anda yang sekarang ni takut hilang jawatan, kononnya kalaulah kita bertembung dengan Perikatan Nasional, kita bertembung dengan PBM, kita bertembung dengan PAS dalam pilihan raya di Melaka, maka mereka akan menarik sokongan kepada Datuk Ismail Sabri. Maka hilanglah jawatan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Ini igawan. It is more merely anda memeta sesuatu yang bukan-bukan. Saya dah bercakap berkali-kali. Semalam saya katakan, kemarin saya katakan, dia nak tarik-tariklah. Sebab Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri telah pun mengwujudkan satu jajaran baru. Lepas saja akad sumpah, dia dah mengadakan satu perjanjian persefahaman, Memorandum of Understanding, bahawa Pakatan Harapan terdiri daripada DAP, terdiri daripada PKR, terdiri daripada Amanah, tidak akan menyulitkan kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Tambah-tambah lagi, mulai minggu depan, bulan depan, kita akan berhadapan dengan bajet. Yang kamu nak ugut-ugut apa? Nak terperangkap dengan ugutan orang macam Azmin. Terperangkap dengan ugutan orang macam Hamzah. Terperangkap dengan ugutan Tasimuddin. Biarlah kalau mereka tarik, kita nak lihat. Apakah mereka juga nak jadi macam balaci-balaci di Melaka? Saat orang nak buat bajet ni, mereka nak runtuhkan kerajaan. Rakyat nak tengok. Saya melihat kalau ini dilakukan oleh mereka, rakyat akan lebih benci kepada mereka. Kalau benar mereka menarik sokongan kepada Datuk Ismail Sabri hanya kerana UMNO tidak bersedia untuk bersama dengan PBM dan PAS dalam pilihan raya di Melaka, orang dapat tahu bahawa mereka ini meletakkan, pentingkan jawatan mereka. Nak menumpang dengan UMNO. Mereka kecewa bila UMNO tidak bersama dengan mereka. So what? Apa kita takut? Tarik-tariklah. Tapi jangan lupa, berapa ramai, berapa kerat. Apakah mereka ni lebay-lebay jadi menteri ni tak sayang jawatan? Kenapa takut sangat? Kenapa diwujudkan satu dogma, satu pemikiran seolah-olah kalau kita bertanding di Melaka, Datuk Ismail Sabri hilang sokongan. Sekarang ni apakah mereka sokong Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Kalau mereka menyokong, maka semua menteri bergerak bekerja untuk rakyat. Yang kita lihat sekarang ni, mereka lebih banyak mengeluarkan kenyataan. Masalah rakyat tidak ditangani. Lihat sendiri, harga barang mencanak-canak. Kalau mereka benar-benar bertungkus lumus untuk membantu Perdana Menteri mentadbir negara dalam rakyat susah, harga barang ini akan terkawal. Ini nak keluar duit daripada kumpulan wang simpanan pekerja pun bertolong-tolong lagi. Masih lagi boleh tak boleh, boleh tak boleh. Nak bagi pada moratorium pun masih lagi sekejap 6 bulan, sekejap 3 bulan, sekejap tak akru dan sebagainya. Apa ni? You are not the minister of Prime Minister material. Anda tidak membantu Perdana Menteri. Bagi saya kalau kadang begitu nak tarik-tariklah. Apa ada masalah? Dan jangan lupa, saya melihat pimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan, mereka dah bagi standby. Lakukan, mereka juga bertembung dengan kita, bukan tak bertembung saudara. DAP, PKR, Amanah juga bertembung dengan UMNO.
Tambah-tambah lagi kalau berlaku 3 penjuru. Tapi tak ada pula mereka mengugut. Okey, kalau kita keadaan yang berlaku, kita akan tarik sokongan. No. Itu bukan sikap anak jantan. Itu sikap pengecut. Orang yang bermain dengan andaian. Orang macam Syeran Kasim, orang macam Khairul Jamaluddin, orang macam Isyamuddin Hussein On, orang yang macam ini Anwar Musa, mereka bermain dengan andaian. Bahawa kalau gini keadaannya, Pakatan Harapan boleh menang. Kenapa begitu? Apakah hanya dengan sokongan PBM kita boleh menang? Buktikan. Kita bertanding pilihan raya kecil dulu, kita menentang PBM. Pilihan raya kecil tu jelas kita bertanding dengan PBM, dengan Pakatan Harapan. Ada calon daripada PKR, ada calon daripada PBM. Dan UMNO menang. Apa ada masalah, saudara? Jangan keadaan begini, janganlah create satu benda yang membuatkan rakyat berpino lah, saudara. Saya menasihatkan kepada mereka, kluster-kluster menteri ini, lebih baik shut up. Tutup mulut anda daripada membuat kenyataan yang mengelirukan rakyat. Kalau anda melihat kenyataan itu memperkukuhkan parti, silakan. Tapi kalau anda nak membuat kenyataan itu hanya nak melampiaskan amarah, hanya takut bahawa kerajaan UMNO Barisan Nasional akan gugur, kerana tarik sokongan, itu masalah anda. Saya tengok seronok juga, saya nak pantun saudara Dr. Datuk Ahmad Maslan. Dia kata, angin teluk mengisir pantai, pokok selasih di tepi titi. Biar buruk kain ku pakai, UMNO ku kasih sampai ke mati. Ini sikap orang UMNO. Bukan dia takut. Nanti orang tarik sokongan. Pondan. Betul, saya minta maaf lah, saudara. Kadang-kadang kenyataan saya hari ini ada sedikit amarah. Walaupun badan tak berani, tapi saya janji nak bagi pencerahan. Badan letih. Kemudian apa kata lagi? Kampung dikenang dalam bendang jadi tempat menulis hikayat. BN menang di Sungai Udang demi manfaat semua rakyat. Ini sikap anak jantan. Belum bertarung lagi kita cakap kita menang. Saya jangan lupa Muhammad Ali sebelum dia masuk gelanggang. I knock you down. Round 3. Itu. Kalau kita psikologi untuk kita bertanding, kita kena bukan cakap besar. Bukan cakap besar. Tapi kita mesti dilihat gagah. Jangan sembang aja lebih. Kalau kita bertanding begini, PH, maka menanglah. Ini kalau kita dia tidak bersatu, tidak bersama dengan PN, tak bersama dengan PAS, UMNO juga akan kalah, maka PH akan menang. Saya jangan lupa, la ilaha illallah. Kenapalah mereka begitu? Kenapa mereka diburu ketakutan yang bukan-bukan? Saya dah bercakap 4 malam dah. Kawasan UMNO selesa Kamwat Mei. Saya tidak yakin bahawa pengundi-pengundi di Sungai Rambai, di Serkam, di Kuala Linggi, di Tanjung Bidara, di Air Limau, 5 kawasan Dewan Undangan Negeri ini, mereka tidak akan lari dan tetap bersama dengan UMNO. Kerana di situlah kubu UMNO. Mereka adalah wira-wira warga UMNO yang menyantuni perjuangan. Kerana tidak ada seorang pun dari Sungai Rambai, dari Serkam, dari Kuala Linggi, daripada Tanjung Bidara, daripada Air Limau yang diangkat sebagai menteri, tak ada. Dan mereka berjuang demi untuk UMNO. Tetapi untuk 8 kawasan kena kerja keras. Lebih-lebih lagi kawasan Ketua Menteri di Lendu, kawasan Tabuh Naneng, kawasan Ali Esko, Gade Asahan, kawasan Pantai Kundo, kawasan Air Molek, kawasan Rim dan kawasan Melimau. Ini 8 kawasan UMNO boleh tawan, tak ada masalah. Cuma kekhawatiran saya, jangan kita sambil leka. Sebab majoriti kita menang itu tak berapa tinggi. Kemudian 5 kawasan lagi, iaitu Pengkalan Batu, Duyung, Bemban, Klebang dan Macap Jaya. Di sinilah kepimpinan harus menunjukkan bahawa this time kita melakukan perubahan. Majoriti Melayu, calon Melayu dan yang muda. InsyaAllah. Saya lihat bacaan saya, 18 kursi kita boleh menang. Yang takut sangat buat apa? Kerana itu PBM akan tidak bersama dengan kita, dia akan meruntuhkan kerajaan Datuk Ismail Sabri. Kalau nak buatlah kalau berani. Ini kita menyantuni takut. Kenapa kita diburu bayang-bayang? Lepas itu UMNO salah. Pimpinan UMNO sentiasa dilihat salah. Tan Sri Muhyiddin tak pernah salah. Azmin Ali tak pernah salah. Hamzah Zainuddin tak pernah salah. Pimpinan dalam PAS tak pernah salah. Kluster menteri tak pernah salah. Yang salah UMNO. Apa begitu punya?
Dan sebab itu saya katakan kalau MCA, betul-betul MCA MIC nak bertanding, masuk gelanggang. Bandar Hilir, Kota Laksmana, Kesidang, Aikro. Kan buat kita akan bantu. Itu cara dia, saudara. Baik, saya sebagai macam biasa, saya harus memberi pencerahan juga apa yang berlaku di ini dari Parlimen mana ni? Ni Parlimen N18, Parlimen Kota Melaka. Tak. Semalam saya dah saya bagi semalam ayam Malik ada. Di Parlimen Kota Melaka dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 kawasan Dewan Negeri. Ini perlu bekerja keras. Pertama sekali di Dun Kesidang. Jumlah pengundi 37,355 saudara. Dan dulu kita letakkan calon MCA dapat 8,268. Tapi DAP menang dengan 22,880. Ini kawasan yang majoritinya pengundi Cina, iaitu 57%. Melayu cuma ada 36%. India cuma ada 4%. Ini realitinya kita bukanlah majoriti, kita bukan dominan. Ini di Kesidang. Kemudian bagi kawasan Kota Laksmana, begitu juga. Pengundi ada 29,952. Pilihan lepas MCA cuma dapat 4,000 je. DAP dapat 20,181. Bebas dapat 513, hilang wang pertaruhan. Pengundi bukan Melayu itu Cina 79%. Melayu ada 16%. Itulah tempat sepatutnya MCA, MIC berusaha. Kemudian Duyung. Duyung ni kawasannya saudara. Di sinilah saya katakan bahawa Ketua Bahagian, Ketua Perhubungan serta Presiden UMNO kena berani buat keputusan. Ada 18,110 pengundi. Calon MCA cuma dapat 4,747. Calon DAP dapat 7,642. Calon PAS dapat 2,900. Dan majoritinya cuma 2,800. Kerana di situ ada 60% pengundi Melayu. Cuma 34% saja pengundi bukan Melayu Cina dan 4% Melayu. Kalau kali ini Duyung letakkan calon Melayu, insya-Allah 60%. Begitu juga bagi kawasan Bandar Hilir. Bandar Hilir MCA cuma dapat 2,725. Sedangkan DAP Tekok Q dia dapat 14,000. Bebas, hilang wang pertaruhan. Pengundi di Bandar Hilir ada 20,990. Melayu cuma 12% je. 12%. Bukan Melayu, Cina 76%. Di sinilah sepatutnya MCA berpencak. Jangan tunjuk pandai, sembang aja lebih, tuntut mesti kawasan Melayu daripada MCA. Habis kawasan bukan Melayu bagi DAP. Ini yang perlu diperjuangkan. Ini sepatutnya disuarakan oleh Saidan Kasim. Ini sepatutnya disuarakan oleh Anwar Musa. Ini sepatutnya disuarakan oleh Syamuddin Tuzinon. Biarlah bicara, kita bicara anak jantan. Bukan bicara pondan. Maaf saya lah saudara. Kursi Teluk Mas. Teluk Mas kawasan ni pengundi ada 20,441. Pilihan lepas UMNO dapat 6,406. Tewas kepada Parti Perubahan Bersatu PBM, dia dapat 7,694. Calon daripada PAS dapat 3,164. Di sinilah kawasannya UMNO perlu berpecah. Masuklah gelanggang dengan sebaik mungkin. Sebab pengundi ada 73% undi daripada 20,441 ini adalah terdiri daripada undi daripada warga Melayu. 23% saja Cina dan 1% itu adalah India. Kalau kita ikut saudara, daripada 23% itu, kalau 20,441, kalau 23 dia ada lebih kurang 4,000 lebih. Itu modal yang dia dapat kerana itu hari mereka bertanding di bawah Parti Keadilan. Semua. Hari ini Keadilan juga akan masuk bertanding. UMNO masuk bertanding. PBM no masuk bertanding. PAS masuk bertanding. Cantik. 4 penjuru. Lagi hebat. The more the merrier. Baru kita tahu siapa sebenarnya yang diterima oleh rakyat. Jangan masih sembang saja. Oh, kita boleh menang. Menang di mana? Jangan lihat data kertas. Lihat gerak kerja. Sebab itu saya pun kecewa bila Khairi Jamaluddin tak bagi ceramah pula dah. Apa matlamatnya, apa agendanya, kita pun tak tahu dalam keadaan sekarang. Sebab itu, pilihan raya di Melaka ini adalah ujian utama
bagi memperlihat sejauh mana pengaruh UMNO di Semenanjung. Kalau kita berjaya kali ini, insya-Allah UMNO akan terus mara demi rakyat. Ini saudara, saya mengharapkan pimpinan kluster menteri berhentilah memberi kenyataan yang bukan-bukan, yang tidak membangkitkan semangat. Bagi kita, UMNO terus mara untuk rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.